Okey, Ahmad, ready? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kudara sekali lagi dalam satu sesi forum Community Mistari siri kedua. Hari ini kita akan membawakan 3 orang panelis yang akan membincangkan satu topik yang menarik, yang relevan walaupun semasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini topik yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan alam sekitar, kesedaran dan kelestarian komuniti. Saya kira topik yang dekat di hati kita. Kenapa tidak, sebab alam sekitar ni sentiasa berada dalam persekitaran kita dan kita hidup dalam sebuah ekologi, ekosistem alam yang indah ni. Pasti apabila kita duduk rumah ni, kita akan rasa sedikit tekanan apabila tidak diberikan ruang untuk keluar. Tapi Alhamdulillah baru-baru ni apabila kerajaan memberi ruang kepada kita dengan PKPB bersyarat, kita dibenarkanlah untuk keluar dengan melakukan beberapa aktiviti. Pasti pilihan yang utama ialah untuk melihat kehijauan alam ini lah. Okay, bersama saya 3 orang panel. Yang pertama ialah Ustazah Hasliza binti Muhammad Ali. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, khabar baik Cik Izwan. Cik Azwan, khabar sihat ke? Sihat. Puasa. Masih puasa. Sahur apa tadi Ustazah? Alhamdulillah, sempatlah sediakan lontong, panaskan je lah semalam. Okey, Ustazah Hasliza merupakan ketua bidang kursus kesedaran hijau dan kelestarian dalam komuniti dan juga pensyarah di Pusat Pengajian Asasi dan Umum. Panel kita yang kedua merupakan pejuang alam sekitar, masyarakat alam sekitar di peringkat nasional dan juga internasional, aktivis alam sekitar, saudara Muhammad Khairul Ridwan Adha Akhyar. Apa khabar ni saudara Khairul? Baik. Alhamdulillah. Saya panggil saudara Adha lah. Boleh. Ada 4 nama, boleh pilih mana-mana. Sahabat lama saya dan juga guru saya dalam alam sekitar. Jadi ni anak murid nak bersembang-sembang, nak berwacana untuk bincang tentang apakah peranan yang kita boleh mainkan kita sebagai entitled sebagai laskar alam ni. Okey, kemudian Saudara Adhan merupakan timbalan Presiden Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia, GRAS. Okey, panel kita yang ketiga kita akan gandingkan pimpinan mahasiswa kita, timbalan Setiausaha 2 Majlis Perwakilan Pelajar NTP, saudari Mimi Minarti binti Pangeran. Apa khabar Mimi? Mimi dengar? Mimi boleh? Ya saya. Alhamdulillah. Ya, sahur. Orang Sabah sahur pukul apa? Mimi di Sahur. Sabah. Sabah. Sahur apa di sana? Makan ayam je. Okey. Alright, baik. Jadi sebelum kita lanjutkan kepada perbincangan kita ni, suka saya untuk memperkenalkanlah secara latar belakang penulisan kita ni supaya pendengar-pendengar kita boleh mengamati, kenal dengan lebih dekat lagi lah. Jadi yang pertama saya kenalkan panel kita, Ustazah Hasliza binti Muhammad Ali ni, pensyarah di Jabatan Pengajian Umum dan juga
bahasa di Padu. Ya, saya. Dulu mengambil master di Muslim Malaya, ada juga bachelor di Muslim Malaya dalam bidang siasat syariah. Jadi kita tampilkan golongan agamawan untuk membicarakan tentang isu-isu alam sekitar yang mungkin jarang kita dapat dengar. Kemudian juga merupakan ahli penyelidik di bawah ISAD, Institute of Electoral Studies and Advance of Democracy. Ini kita boleh membawa isu-isu politik, bagaimana polisi asas polisi alam kita di dalam negara dan sebagainya. Dan ada banyak pengalaman terlibat dan banyak pendidikan yang telah dilakukan. Area of perspective ni dalam bidang Cooperative Quality Management, Islamic Political Science, Comparative Administration dan juga Islamic Study. Jadi saya ingat ada banyak lagi yang saya tak dapat ungkapkan, bacakan resumenya. Kita pergi kepada panel yang kedua, aktivis alam sekitar kita, Saudara Adaha sebagai Ketua Eksekutif Alam Ihsani School, alam sekolah alam. Jadi terbuktilah berdasarkan bukan sekadar mengungkapkan teori-teori ataupun pandangan-pandangan saranan, tapi mengalami sendiri proses melahirkan generasi yang cinta kepada alam. Merupakan timbalan pengerusi Geras Malaysia yang juga merupakan eksekutif projek Active Farm Center tahun 2015-2017. Pernah terlibat dengan Bangi Learning Center sebagai pengurus kreatif sejak tahun 2014-2015 dan juga pernah bertugas sebagai eksekutif hal ehwal pelajar di Kolej Darul Hikmah. Okey. Jadi dalam bidang pengajian pendidikan dalam bidang ijazah sarjana muda kejuruteraan pembuatan bidangnya berbeza saudara ada pengajian beza. jadi orang yang cakna kepada isu alam, dan ini adalah tanggungjawab kita bersama merupakan alumni Sekolah Menengah Sains Miri Sarawak, betul 2013. Jadi ada banyak lagi pengalaman-pengalaman lain. Kita pergi kepada panel kita yang ketiga, saudara cantik manis kita, orang gadis daripada Sabah yang merupakan alumni SMK Mana Raya 2, kemudian menuntut di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Sekarang merupakan mahasiswa UNICEL sejak 2018 dalam bidang pengajian media. Dia merupakan MPP Majlis Program Pelajar. Jadi kita tampilkan gandingankan pimpinan mahasiswa bersama dengan ahli akademik dan juga aktivis alam sekitar. Jadi boleh kita teruskan panelis kita mungkin dah teruja untuk berkongsikan pandangan, buah fikiran, dan juga kita harapkan rakan-rakan Facebook yang berminat untuk bertanya soalan boleh tuliskan soalan di ruangan komen, dan mohon kita boleh sharekan juga sesi ini dalam wall Facebook masing-masing dan juga kumpulan rakan masing-masing. Baik, saya moderator saudara-saudari sekalian, Izzuan Suara Pusat selaku pengarah pusat komiti dan juga kegiatan pelajar Komnet. Kita nak tujukan soalan pertama kepada panelis kita, Ustazah Hafizah. Ustazah Hafizah dengar? Okey, dengar. Okey. Clear. Merupakan ketua bidang kursus kesedaran hijau dan juga kelestarian dalam komuniti di Padu, Pusat Asasi. Jadi mungkin sebagai pemula awal kita nak warm up boleh memberikan sedikit pencerahan tentang konsep kesedaran hijau dan juga kelestarian supaya pendengar di luar sana mungkin baru pertama kali dengar berkaitan dengan isu-isu hijau dan juga sustainability ni. Mungkin boleh mulakan dengan Ustazah Aziz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Komnet melalui Encik TS Izan Suad dan Ishak kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam forum Community Based Studies siri kedua pada pagi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasihlah di atas penghargaan yang diberikan yang diraihkan sahabat-sahabat panel, saudara Ridha Adha dan juga saudari Mimi Minarti. Jadi untuk membicarakan tentang konsep kelestarian dan juga komuniti dan juga kesedaran kehijauan di universiti ini, sebenarnya ia merupakan satu kursus baharu di bawah U4 iaitu dalam mata pelajaran pengajian umum di Jabatan Pengajian Umum dan Bahasa di Pusat Pengajian Asasi Umum. Panjang begitu cerita dia. Sebenarnya isu alam sekitar ni dia bukanlah isu yang asing dengan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana ianya ialah merupakan isu yang kita hadapi sehari-hari dan memang kita memerlukan kepada alam untuk kita meneruskan kehidupan. Jadi di peringkat Universiti Selangor ini, kami Barisan Pensyarah di Padu khususnya bersama dengan tenaga pengajar dari berbagai fakulti berusaha untuk memberikan sedikit pendedahan kepada anak-anak didik kami di Universiti Unisel dalam usaha untuk bersama-sama menjaga alam sekitar. Jadi dari segi konsepnya, kesedaran ataupun dipanggil green awareness ni, kesedaran hijau ni merupakan satu kesedaran terhadap alam sekitar yang mana ia menjadi isu yang begitu hangat diperkatakan di WASI ini. Ya. Di WASI ini memang kita lihat negara di serata dunia dan juga negara kita Malaysia tidak ketinggalan lah dalam bersama-sama untuk bergerak ke arah negara yang maju dan juga mengekalkan isu-isu alam. Dan untuk banyaklah isu yang boleh kita perkatakan dalam perbincangan itu tentang kesedaran hijau ni, seperti perubahan cuaca, kemudian isu udara, ya, isu berkaitan dengan air, penggunaan tanah, pencemaran dan juga berkaitan dengan kesihatan manusia. Ya. Manakala bila kita berbicara tentang kelestarian itu, ia merujuk kepada satu situasi yang mengekalkan keaslian kalau dalam konteks kehijauan kita merujuk kepada bagaimana kita sebagai manusia ataupun dalam konteks Hamadah Khalifah itu bersama-sama untuk kita memelihara alam ini yang telah diamanahkan kepada manusia. Okey, jadi di peringkat kami di Padu, biasanya kami akan bergerak secara project based lah, ya, based on curriculum. Jadi kita akan minta setiap pelajar yang mengambil kursus Green Awareness and Community Sustainability ni untuk merangka dan merancang program-program yang berunsurkan kesedaran alam. Sebagai contoh, pelajar-pelajar boleh menggunakan kaedah bagaimana untuk menggunakan bahan-bahan terbuang untuk dimanfaatkan, ya, ataupun kita panggil recycle, reuse and 3R lah, reuse, recycle, kan. Reduce. Dan juga ada juga dalam arti kata lain, bagaimana kita nak membicarakan tentang kelestarian alam komuniti ni, kita menukar biasanya bahan-bahan yang dipanggil sebagai sisa-sisa ni kita buang begitu sahaja, kan. Bagaimana kita mengubah daripada bahan-bahan sisa ni kepada
punca pendapatan, kan, kita boleh jana income sampingan lah. Jadi itu yang kita cuba terapkan kepada para peladar di UNICEF, bagaimana untuk berinteraksi dengan alam dengan lebih harmoni dan juga berfikiran di luar kotak lah, dalam masa yang sama dapat merangsang psikomotor mereka untuk cakna dengan alam sekitar. Okey, itu saja untuk mukadimah daripada saya. Wallahu a'lam. Satu pasal yang menarik daripada Ustazah Hafizah. Jadi universiti berperanan juga dalam mewujudkan dan menghadapi cabaran. Malaysia sebagai sebuah negara maju, pasti industri diberi perhatian dalam proses pembangunan ekonomi. Tetapi kita juga dapati dalam laporan-laporan ada kembar TV melakukan kerosakan kemusnahan alam. Itu pasti menjadi satu perkara yang kecanaan yang lebih lah kepada saudara Adha. Saudara Adha terlibat dalam proses melatih aktivis-aktivis sosial supaya mempunyai kesedaran dan juga mempunyai tanggungjawab untuk melakukan tindakan. Kita tak nak sekadar menyampaikan suatu materi pengajian berkaitan dengan alam sekitar, kemudian peserta balik dan tidur tidak buat apa-apa. Maksudnya dari segi audit sampah di rumah pun tak berlaku, dari segi pengurusan masjid yang mesra alam pun tidak berlaku, ambil wuduk pun tidak menepati syarak. Jadi tak mengikuti sunnah. Jadi bagaimana proses pembinaan pembinaan komuniti ni dalam mewujudkan kesedaran tentang pemudaan kelestarian alam ni boleh dilakukan, dan yang paling kita hendakkan adalah dia berlaku secara pemekaran yang secara semula jadilah, bukan dipaksa-paksa atas kemauan sendiri tu. Bagaimana pembinaan komuniti dapat dilakukan? Okey, baik, terima kasih. Pertamanya, untuk melihat kepada perkara ini, kita kena lihat kepada kerangka asas dia dahulu. Jadi, kerangka asas yang perlu difahami oleh semua manusia ialah pertamanya dari sudut penciptaan manusia dan juga alam itu sendiri. Kita semua yakin bahawa alam ini dan kita semua ini datangnya daripada Tuhan. Yang ultimate, yang penciptanya itu adalah Tuhan. Kemudian sebelum penciptaan manusia, Tuhan ciptakan dulu alam. Kemudian setelah diciptakan alam, bumi ini, Tuhan ciptakan manusia. Kemudian daripada manusia itulah manusia membangun pemikirannya, membangun kehidupannya dan menghasilkan yang kita sebut sekarang sebagai sains dan teknologi. Tetapi di antara keempat perkara ni, Tuhan, alam, manusia dan sains teknologi ni, ada sistem yang meneruskannya, iaitu sunnatullah. Sunnatullah itu berlaku pada alam. Kemudian pada manusia juga ada sunnatullah. Kemudian manusia, dengan manusia itu sendiri, ada diwujudkan pula sistemnya dipanggil sebagai budaya. Tapi sebenarnya daripada Tuhan kepada manusia, bagi yang memeluk agama Samawi lah, adanya agama yang diturunkan bersama dengan penciptaan manusia. Jadi sebenarnya kalau kita tengok balik, maksud agama dengan maksud budaya itu tak jauh berbeza pun. Budaya dan agama itu kita faham sebagai cara hidup, cara kita hidup. Kemudian budaya itu sebenarnya juga adalah tatanan hidup yang dijadikan norma ataupun satu set yang dipersetujui oleh satu kelompok manusia. Jadi daripada itu timbullah sebenarnya ataupun budaya itu adalah hasil daripada interaksi manusia dengan alam, termasuklah antara manusia sendiri. Dan Tuhan yang menciptakan agama sudah tentunya akan meletakkan satu sistem atau cara hidup yang tidak akan melanggar sunnatullah dia sendiri. Maknanya sunnah alam itu, agama itu mesti ada juga perkara tentang sunnatullahnya. Ada perkara tentang kealamannya. Itu satu perkara yang mesti kita kena acknowledge. Bagaimana manusia akan akhirnya memberi impact kepada pembinaan komuniti. Dan kalau kita lihat, sejak lebih daripada 10,000 tahun yang dulu daripada awal manusia diciptakan ataupun dijadikan pun, sebenarnya manusia membina
penempatan dan membangun kehidupan tu, yang sekelilingnya itu penuh dengan kehidupan, dengan alamnya, dengan haiwannya, dengan airnya, dengan semua ekosistem alam itu sendiri. Itu satu. Itu yang kedua. Baik. Jadi faham asas ini penting. Sebab dia akan memberi kefahaman tentang apa hubungan kita dengan alam itu sendiri. Okey? Baik. Jadi nak tak nak, sebenarnya sebelum kejadian manusia, alam itu memang dah berdiri dia dengan sendiri. Yang ini kita akan sentuh nanti apa yang kita boleh lihat daripada fenomena terkini sejak daripada MCO ataupun PKP yang telah dilaksanakan di seluruh dunia ni. Okey. Kemudian satu lagi perkara yang saya nak bawa kepada faham asas ialah apa itu komuniti sebenarnya. Yang kita faham sekarang ni, komuniti itu hanya melibatkan manusia. Sebenarnya tidak. Manusia adalah sebahagian daripada komuniti. Kalau kita tengok dalam kamus dewan ataupun kamus bahasa, manusia, komuniti itu ialah kelompok manusia yang tinggal di satu tempat, di satu daerah ataupun satu negara. Dan kalau kita tengok dalam konteks dari segi sains pula, dalam kamus bahasa pun juga menyatakan bahawa komuniti itu adalah kelompok tumbuh-tumbuhan, haiwan yang hidup bersama, berhubungan antara satu sama lain dan saling memberi manfaat. Jadi kalau kita sekarang ni dalam konteks kita melihat komuniti, kita kena sepadukan dua maksud ni. Dua makna ni. Maksudnya apabila kita pergi kepada satu pembinaan komuniti, kita tidak boleh hanya melihat manusia sahaja dalam konteks membina komuniti dengan mengenepikan haiwan dan tumbuhan itu. Sedangkan sebenarnya haiwan dan tumbuhan adalah sebahagian daripada komuniti. Maknanya kalau kita membina satu penempatan di suatu tempat yang baru, kita kena melihat apa haiwan yang ada di sekitar situ, apa ekosistem yang ada di sekitar situ, bagaimana proses pengairannya, bagaimana udara, bagaimana tumbuhan yang ada dan sebagainya. Dan bagaimana dengan itu kita boleh berfikir untuk membina komuniti yang lestari, yang bukan hanya memikirkan tentang keperluan manusia tetapi juga memikirkan ataupun mengambil kira terhadap hak-hak tumbuhan dan juga haiwan tu tadi. Bagaimana kita boleh hidup bersama dengan haiwan dan tumbuhan yang ada memang asalnya pada tempat tu. Kadang-kadang kita lupa dalam proses pembinaan komuniti ataupun membangun peradaban atau membangun satu kawasan tempat komuniti itu, kita mengenepikan segala perkara-perkara ini. Dan kemudiannya akhirnya perkara inilah yang akan memberi mudarat balik kepada kita. Contohnya kita tidak kisahkan tentang kawasan itu adalah kawasan perairan yang sekian kan, contoh kawasan paya dan sebagainya. Kita tidak mempedulikan tentang ekosistem itu. Akhirnya mungkin akan berlaku banjir yang disebabkan cara kita menguruskan atau membangunkan tempat itu tidak sesuai dengan keadaan ekosistem yang ada. Kan? Jadi akal yang kita ada ni sebenarnya kita boleh gunakan untuk membangun komuniti yang sangat baik, yang sangat kita kata ada environmental wisdom yang memikirkan tentang keadaan manusia dan pada masa yang sama memikirkan juga keadaan ataupun tentang tumbuhan dan haiwan yang ada di sesuatu tempat tersebut. Jadi ini hubungan yang kita mesti faham yang menjadi kerangka asas sebenarnya. Jadi komuniti tidak hanya tertakluk kepada manusia, tapi mesti kita ambil kira manusia dan haiwan. Di situlah akhirnya kita akan design satu penempatan ataupun satu tamadun yang mengambil kira semua ni. Dan itu pun telah kita lihat daripada sejarah-sejarah sejarah Islam sendiri. Kalau kita tengok dalam Quran adalah negara Sabak sendiri kan. Dan kalau kita tengok yang sekarang ni pun ada beberapa negara yang sudah pun mengambil kira membina penempatan ataupun membangunkan komuniti itu yang lestari, yang memulihkan kehidupan itu jadi lebih sihat, lebih bahagia, lebih kata apa, lebih mengambil kira tentang suasana alam. Dan itu sebenarnya kalau kita tengok dalam indeks Green Index bagi negara-negara yang telah bergerak ke arah ini ataupun komuniti-komuniti yang telah bergerak ke arah ini, indeks kebahagiaan itu tinggi. Indeks kualiti udara contohnya kan, dan juga beberapa indeks yang lain dah menampakkan peningkatan lah. Okay. Dan itu nanti kita akan tengok juga apa sebenarnya yang telah terjadi dan bagaimana kita boleh ambil ibrah daripada perihal yang
berlaku. Jadi kerangka asas ini mesti diterapkan dalam pemikiran kita sebagai manusia, bahawa alam ini dia sahaja memang boleh stand alone, tetapi manusia itu sangat bergantung kepada alam. Sebab peradaban manusia dia terbina dengan interaksi terhadap alam. Budaya-budaya orang Melayu, sebenarnya bukan setakat orang Melayu sahaja yang ada peribahasa-peribahasa berkaitan dengan alam ni, ataupun kita kata itu sebenarnya budaya atau tatanan hidup yang memandu kehidupan manusia sehingga ke generasi demi generasi lah, kan. Seluruh dunia ini, mana-mana masyarakat pun, mana-mana komuniti pun, atau di pulau terpencil pun, dia ada dia punya budaya ataupun proverb dia ataupun peribahasa dia atau kata-kata dia yang mengambil ibrah atau mengambil faham dia daripada alam tu sendiri. Dan itulah sebenarnya yang membentuk keunikan bagi sesuatu komuniti. Gitu. Okey. Okay, itu saja. Okey, terima kasih. Panjang lebar yang dijelaskan. Menunjukkan bahawa apabila kita membincangkan soal alam, jangan sekali-kali kita terlepas mengaitkan alam ni dengan nilai tauhidik, nilai ketuhanan. Sebab kita ni tak ada apa-apa lah. Alam ni besar. Alam semesta ni, kita ni kecil je. Jadi jangan kita rakus dan juga tamak bila melihat sesuatu keindahan alam tu, kita bangunkan sebuah projek besar sehingga kita merosakkan sebahagian daripada ekosistem ekologi komuniti yang ada. Saya ingat ni sama yang diungkapkan tentang kisah Nabi Sulaiman AS yang sentiasa mendengar suara semut menunjukkan bahawa mikroorganisma ataupun serangga, kata yang tumbuhan flora dan fauna ini mempunyai peranan dan juga fungsi yang tertentu yang kita boleh nafikan peranan mereka. Kerana itu kita kena buat kajian dan juga memanfaatkan fungsi mereka. Baik, saya nak kembali kepada saudari mahasiswa kita, saudari Mimi. Melalui aktiviti kelab dan persatuan umum seperti kita tahu, UNICEF mempunyai banyak kelab yang begitu aktif dan begitu aktif dalam melakukan aktiviti masing-masing, program masing-masing. Dan berdasarkan pemerhatian saya sendiri, jumlah mahasiswa yang terlibat dalam aktiviti kelab dan persatuan kurang memberangsangkan. Maksudnya tidak begitu ramai yang terlibat dalam program kelab dan persatuan, apatah lagi yang melibatkan alam sekitar. Jadinya kita sebagai mahasiswa, inilah peluang kita untuk menabur bakti dan inilah peluang kita untuk melibatkan diri untuk sebagai generasi yang akan datang yang seharusnya menjaga alam sekitar, yang seharusnya memelihara alam sekitar, juga menjaga kelestarian alam sekitar. Dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, sebelum ini kami telah menjalankan program di bawah program komuniti yang dianjurkan oleh pihak Komnet, pihak UNICEF dan juga daripada tim Selangor, juga penyertaan daripada MDM, yang di mana kami menjalankan aktiviti bengkel alam sekitar, yang mana kami menggunakan bersama komuniti yang menggunakan bahan-bahan kitar semula, maksudnya bahan-bahan terpakai seperti botol plastik dan juga kain-kain terpakai. Kita manfaatkan bahan di sekeliling kita, maksudnya bagi mengelakkan pembaziran, seperti mana yang kita tahu dunia kita sekarang ni tidak asing lagi, bak kata Puan Nasida tadi, tidak asing lagi dengan pencemaran alam sekitar. Kira di Malaysia ke ataupun di serata dunia, pencemaran alam sekitar bukan satu perkara yang biasa, maksudnya bukan satu perkara yang baru, bahkan sudah terjadi sebelum-sebelum ini. Jadi sebagai mahasiswa, sebelum kita menjangkau ke alam pekerjaan, inilah peluang kita untuk melibatkan diri dengan
community, dengan alam sekeliling. Kita dekatkan diri dengan alam. Baru kita sedar yang alam ini sebenarnya adalah amanah untuk kita. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih kepada saudari Mimi berkongsi secara live daripada Sabah. Baik, kita pergi kepada Ustazah Haziza. Ustazah Haziza juga mungkin maklum berkaitan dengan satu gagasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zainul Ujang yang menggariskan 7 peringkat perubahan apabila kita nak melakukan agenda anjakan ekologi ataupun eco-shift yang menggariskan perlu ada satu rancangan gaya hidup dan ekonomi, kemudian strategi, kaedah-kaedah yang realistik. Kita tak boleh kadar kempen tanam pokok 1 juta setahun, kemudian pokok-pokok bila kita tanam tu tak hidup pun. Sebab ini saya sendiri terlibat dalam kegiatan melibatkan mahasiswa untuk turun ke lapangan tanam pokok. Cuma kita kecewa bila sukarelawan yang turun ni sekadar melepaskan batu di tangga. Kadang-kadang dengan polybag pun ditanam sekali. Jadi bila kita datang balik, banyak juga pokok-pokok yang mati. Jadi laporan dalam media 1 juta ditanam, 10,000. Tetapi nak menunjukkan satu keadaan kelestarian tu masih jauh lagi. Kemudian disebut oleh Dr. Zainul Ujang juga berkaitan peringkat ketiga melaksanakan perancangan, kemudian sempurnakan pelaksanaan secara berurusan sustainability, wujudkan sikap dan tingkah laku, membudayakan amalan hijau. Ini yang berkaitan dengan kursus yang baru ni kan. Kemudian tega maksudnya istiqamah melaksanakan. Jadi cabaran padu ataupun cabaran Ustazah Haziza sendiri nak memastikan mahasiswa yang mengambil kursus Green Awareness ni dapat melaksanakan, menjayakan agenda ni dalam bentuk penelitian pemekaran tu berlaku. Bagaimana? Jangan juga kita tahu beberapa universiti di seluruh dunia sedang giat untuk mengimplementasikan Green Metric Indonesia, University of Indonesia. Jadi mungkin pengalaman UNICEF bagaimana untuk menjayakan perkara ini. Silakan. Okey, saya teringat dia bila Cik Izwan menyentuh tentang program menanam pokok tu. Ada satu masa tu tahun lepas rasa saya 2 minggu selepas kita menyambut Aidilfitri, saya bersama dengan sekumpulan pelajar ni membuat program khidmat komuniti di Sungai Kuantan, di Kampung Kuantan. Iaitu pada masa itu kami bekerjasama dengan pihak Inspirasi Kawah, yang mana antara aktiviti ni ialah membersihkan sepanjang sungai dan juga menanam anak benih pohon berembang dan juga pohon nipah. Yang mana kedua-dua jenis tumbuhan ini dia menjadi populasi kepada habitat kunang apa yang dekat Kuala Selangor, kelip-kelip di Kuantan tu. Dan ya memang biasa bila pelajar dia tidak biasa dengan kerja-kerja pertanian, perkebunan kan. Jadi memang kita akan dapatilah hasil mereka itu memang ada yang melepaskan batu di tangga, dan yang bersungguh-sungguh tu memanglah mungkin disebabkan latar belakang keluarga mereka sendiri. Mungkin di kalangan anak petani ataupun memang seorang yang suka dengan kerja-kerja bercucuk tanam dan berbudi kepada tanah ni. Jadi sebagai pensyarah dan juga pendidik di Universiti Selangor ni, kami akan memastikanlah dan memantau pelajar-pelajar ini berdasarkan minat mereka. Maknanya bila kita nak meminta pelajar melaksanakan tugasan luar ataupun aktiviti luar kampus ataupun dalam kampus ni, kita kena kaji juga dari aspek psikologi mereka, latar belakang pendidikan dan keluarga sedikitlah secara rambang supaya nanti tidaklah isu yang seperti Cik Izan sebutkan tu adakah kempen tetapi bila habis kempen habislah segala-galanya kan, pokok semua mati tak ke mana kan, tak tahu dia punya status dia tu kan. Okey, bagi bercakap mengenai Green Metric ni, saya bukanlah orang yang layak sebenarnya, tetapi terpanggil untuk bersama-sama berkongsi di sini.
berikutan ada satu gagasan yang mana untuk kita di peringkat universiti awam dan swasta UA dan juga US ni untuk membuat program penghijauan. Okey, program penghijauan ni penting yang mana bila kita melihat kawasan persekitaran itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan ni, dia secara langsung membantu dari aspek kesihatan individu itu sendiri dan juga kelompok komuniti. Ya, kan ada satu terapi kalau kita dah lama sangat menghadap skrin ataupun kita dah lama sangat menghadap orang kata apa, aksara kan, membaca buku, jurnal dan sebagainya kan. Pandanglah keluar jendela dan lihatlah alam sebentang-bentang kan. Jadi itu sebenarnya berperanan lah bila kita melaksanakan program penghijauan di universiti ataupun di mana saja kita berada, dia membantu dari aspek kesihatan, dari aspek kesihatan terapi lah, dan juga dari aspek untuk mendapatkan sumber oksigen yang segar, fresh kan. Sekarang ni untunglah sepanjang PKP ataupun MCO ni kita dapat banyak laporan daripada aktivis alam yang berkongsi tentang perubahan orang kata apa, udara di atmosfera kan. Dulu tak nampak tengok banjaran Himalaya kan, tapi sejak adanya perintah lockdown, benda yang tidak pernah kita bayangkan tu memang sekarang terpampang di depan mata. Boleh nampak dengan jelas banjaran Himalaya sangat cantik. Itu di kawasan luar negara, di Nepal. Kalau di dalam Malaysia pula, seperti di Sungai Pinang, Sungai Melaka, biasa yang pergi suka merancung dalam negara ni, pergilah tempat-tempat yang menarik kan, hotspot turis tu. Di Bandar Hilir, ya, kawasan Sungai Melaka tu kan, dulu keruh, tetapi sepanjang tempoh MCO ni, Sungai Melaka yang dahulunya kotor, ya, sekarang di Sungai Kelang, ya, bersama juga dan macam-macam laporan lah yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai kata bukti lah. Memang benar lah, saya menyokong apa yang disebutkan oleh saudara Ridwan, di mana alam ni memang dia bergantung kepada bagaimana manusia itu berinteraksi, ya. Baiklah kita menguruskan alam tu, maka baiklah alam dengan kita kan. Jadi kita dengan alam tidak bolehlah dikesampingkan lah. Kita saling memerlukan antara satu sama lain lah. Okey, dalam konteks kita di sini sedang merangka untuk mewujudkan dan mencapai Green Matrix, yang mana Green Matrix ni dia merupakan satu ranking dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai lagi penaga yang gemar kepada alam. Jadi kita sama-sama mengembalikanlah kelestarian alam tu di mana dulu kita lihat banyak pokok-pokok yang tebang dan tidak diproses penanaman semula. Tapi dengan adanya program seperti dalam universiti kita ada beberapa aktiviti, antaranya bisa disebutkan di sini seperti bidang pendidikan dan juga penyelidikan. Yang ini antara barulah yang sedang saya terkait bersama rakan-rakan dalam proses mendapatkan grant untuk program kelestarian komuniti dan juga kehijauan, kesedaran hijau. Kemudian aspek pengurusan pengurusan air, bagaimana ada satu talk tu belajarlah mengenai berapa jumlah air yang kita gunakan setiap hari sewaktu kita mandi kan. Adakah kita seorang pengguna yang cermat ataupun seorang yang membazir penggunaan alam lah. Okay, and then seterusnya sisa buangan, dia ada kategori sisa domestik, yang mana yang ini merupakan salah satu punca lah yang mana kita dapati bahan-bahan yang tidak dirawat, ya, pembuangan domestik yang kita lakukan setiap hari, ya, dan juga sisa-sisa dari yang dikeluarkan daripada industri. Sehingga begitu berkaitan dengan perubahan cuaca dan juga tenaga. Yang ini berbalik kepada ialah aktiviti manusia. Itu tak nak kita bukan nak menolak kepada pembangunan, tidak. Tetapi kita berusaha untuk menyeimbangkan, ya. Kita
bisa untuk mengembangkan di antara keperluan manusiawi dan juga bisa untuk memberikan hak yang adil kepada alam dan juga kehidupan yang lain lah. Okey. Jadi okey, sebentar. Bagi pihak kami, memang kami sangat menyahutlah seruan untuk melaksanakan program-program yang berunsurkan kesedaran hijau dan juga dalam masa yang sama ni kita menyumbang kan. Kita bukan jangan sekadar untuk menerima bulat-bulat, kita berusaha untuk mengkaji, meneruskan pembacaan ya. Kita belajar daripada rakan-rakan kita di luar ya. Ada satu artikel saya baca tu bagaimana mereka menggunakan sisa daripada tulang ikan. Dia kalau di Terengganu, Kelantan dan Mersing kan antara negeri yang terkenal dengan perusahaan kerupuk leko tu, bagaimana hasil sisa tulang ikan tu mereka jadikan sebagai satu tenaga yang baharu dan dapat dimanfaatkan untuk kegunaan yang lain lah. Jadi tidaklah terbuang begitu sahaja di pusat-pusat pembuangan sampah dan pusat sampah dan sebagainya. Seperti mereka jadikan sebagai baja organik dah ya. Dan ini dalam kami dapat juga mengukuhkan kita punya ekonomi. Sekarang ni bila kita dah berada dalam tempoh PKP ni banyak kita terjejas ya. Jadi ini antaranya bila kita ni dah mempunyai rasa cakna dengan alam, kita tahu betapa pentingnya sumber-sumber tumbuhan dan juga haiwan ni. Jadi kita manfaatkanlah dan usaha menanam sendiri kan, berkebun di rumah ya. Sambil-sambil bekerja dari rumah tu apalah salahnya kita keluar rumah kan, bercuduk tanam kan, dapat menjimatkan sedikitlah perbelanjaan harian dan sebagainya lah. Okey, itu saja daripada saya, insya-Allah. Okey, baik Papasan yang diberikan oleh Ustazah Izzah. Jadi maksudnya mahasiswa yang mengikuti kursus ni juga terlibat dalam menyumbang kepada inisiatif universiti untuk menggerakkan agenda kelestarian alam dengan kita cuba mengikuti standard yang diberikan oleh Universiti Indonesia, Green Metric yang juga diikuti oleh universiti-universiti seluruh dunia. Jadi saya ingat kerjasama yang pernah dilakukan apabila kita buat program di Kampung Kuantan bersama dengan Wira Alam kita saudara Mas Budi. Abang Edi Malik. Yang juga dicatatkan dalam buku Laskar Alam. Saudara Adha, kita sekarang ni berada dalam keadaan yang agak genting susulan daripada pandemik COVID-19 di seluruh dunia melakukan lockdown kalau di Malaysia PKP Perintah Kawalan Berkurung dan baru-baru ni 4 bulan kerajaan memberi sedikit kelonggaran untuk pergerakan mobiliti di dalam Malaysia. Cuma dalam konteks kesan kepada alam sekitar ini, bagaimana pelajaran yang boleh kita ambil apabila berlaku hampir lebih 1 bulan PKP, nampaknya ada kesan kepada alam sekitar kita. Jadi bagaimana masyarakat ni tidak leka apabila diberi ruang untuk keluar, habis semua pokok-pokok dan daun semua dia usik sehingga merosakkan persekitaran, sama ada dari segi bau, dari segi tanah, dari segi udara dan sebagainya. Bagaimana saudara Adha melihat fenomena alam dan manusia sejak pandemik ini berlaku, kemudian apa pelajarannya? Okay, baik, terima kasih. Kita boleh tengok sekarang ni orang semua pakai Google boleh type je Google Index, World Index dan sebagainya, dan yang terkini yang jadi agak ramai orang share ialah tentang lapisan ozon yang dulunya nipis sekarang sudah mula pulih ataupun sudah mula menebal lah, kita kata gitu. So itu sebenarnya macam saya cakap tadi lah, alam ini
dia tidak perlukan manusia sebenarnya. Kalau alam ini dia tanpa manusia dia boleh hidup sebab Tuhan memang dah ciptakan alam sebelum manusia lagi. Jadi alam itu dia dah ada ekosistem dia sendiri. Sebab itu kalau kita tengok apa yang berlaku apabila seluruh dunia lockdown, maka yang di lockdown itu ialah manusia dan aktivitinya. Jadi alam itu secara semula jadi dia akan pulih sendiri. Dia pulih sekarang ni kalau kita tengok dalam tempoh lockdown ini, alam itu pulih secara semula jadi tanpa ada banyak aktiviti pemeliharaan oleh manusia itu sendiri. Tadi ada soalan sebut tentang tanya tentang apa kesan PKP kepada program kelestarian alam kan? Ya memang tak ada. Sebab itu saya cakap tadi, alam ini dia memang boleh thrive, dia boleh thrive sendiri. Sebab itu sistem yang Tuhan ciptakan. Tuhan yang maha hebat boleh ciptakan alam ini, dia boleh baik dan baiki atau sistem dia sendiri. Jadi itu satu. Kita tengok pemulihan alam secara semula jadi. Peningkatan indeks udara kalau di Malaysia 14% dah naik. Air yang semakin bersih kan, 28%. Kualiti air daripada stesen pemantauan air, kualiti air meningkat. Kemudian pengurangan sisa pengurangan sisa secara keseluruhan. Tetapi sisa rumah itu meningkat. Yang ni yang perkara ini perkara yang kita harus fikirkanlah. Yang maknanya bila kita balik kepada asas faham tentang komuniti, faham tentang asas budaya, manusia mencipta budaya, kemudian kita faham tentang dengan itu adanya cara hidup yang Tuhan berikan iaitu agama itu tadi, bagaimana keseluruhan ini boleh kita blendkan untuk kita pergi balik kepada apa asas faham kita tentang PKP. Itu cakap tadi ialah tentang kawalan kepada manusia dan aktivitinya. Jadi kita juga tengok dalam apa yang berlaku dalam tempoh, saya ingat dah lebih daripada hampir sebulan dah ni, dan akan panjang lagi, mungkin kita tak tahu, ialah berkenaan dengan sumber makanan lah terutamanya kan, sumber makanan yang akhirnya industri besar yang menjadi supply chain kepada makanan dan supermarket juga sebenarnya terhenti sebab lockdown ni semua. Banyak aktiviti-aktiviti terhenti dan kita melihat di situ berlaku masalah lah, kata-kata disruption kepada supply chain daripada tentang makanan ni. Tetapi kita lihat juga ramai orang share dalam dia punya medsos dia tu, dia bercucuk tanam dan juga peningkatan pembelian benih dan anak-anak pokok dan sebagainya. Maknanya berkaitan dengan makanan, industri besar ni mungkin akan datang ataupun kita tengok dalam tempoh sekarang ni, industri besar ni mudah saja dia runtuh. Dan manusia itu sendiri memikirkan untuk memenuhi keperluan asasnya itu dengan bercucuk tanam di mana ruang-ruang yang ada. Kalau di Thailand pun ada berlaku peningkatan dari segi urban farming. Kalau Malaysia ni mungkin ada banyak lagi tanah lah. Tapi itu pun sebenarnya ada peningkatan tentang urban farming dan juga pembelian benih dan sebagainya. So, kehabisan stok mengganggu perkara asas dan manusia akhirnya untuk dia survive, dia balik kepada asas iaitu bercucuk tanam, menghasilkan makanannya sendiri. Dan dengan itu juga sebenarnya secara tak langsung berlaku engagement, sharing, giving and sharing di antara komuniti yang ada. So ini satu proses pembinaan asas dalam. Kalau kita tengok sebenarnya pembinaan komuniti manusia awal-awal dulu, ini perkara yang sering berlaku. Tetapi dalam kemodenan arus dan sebagainya dan sistem perumahan yang sudah tidak ada lagi ruang untuk bercucuk tanam contohnya atau menghasilkan makanan sendiri, dan juga sistem ekonomi ataupun kemanusiaan, sistem kehidupan manusia itu sendiri yang sudah mula hidup berasingan, dia tidak lagi berlaku perkongsian. Saya ingat saya dekat kejiranan sini dah beberapa rumah dah berkongsi, ini terung kami tanam, ini bendi dia tanam, ini betik kita pun berkongsi dan sebagainya. Walau sebelum ini, kita cuma fikir untuk mana nak dapat, kita pergi pasar raya dapat. Kita pergi pasar raya berdekatan. Jadi kita tidak care, kita tidak peduli tentang supply chain, food supply kita itu sendiri. Dan akhirnya sekarang ni, ia membina satu engagement yang lebih rapat. Bukanlah hanya sekadar
bukanlah hanya disebabkan Ramadan yang biasanya kita bertukar-tukar juadah, tetapi sebelum Ramadan lagi perkara itu telah pun berlaku. Dan kita tak sangka rupanya jiran kita, aku nak terong, tiba-tiba dapat daripada jiran ni dapat terong. Maksudnya sistem barter ni masih relevan lagi Masih relevan sebab itu. Ya, sistem pertukaran. So sekarang ni kalau kita tengok kepada back kepada basic lah, ia bukan lagi tentang duit, cash. Ia tentang memenuhi keperluan asas itu. Kamu ada apa? Isteri saya dapat panggil lah. Ada daun kesom tak? Ada lagi. Boleh lah, ambil lah. Saya beli, tak payah. Kita kongsi je. Apa awak ada, kita kongsi. Kita ada, kita bagi. Begitu. So, dalam pembinaan komuniti yang self-sustaining ni, kan, dia berlaku seperti itu. Dia tidak ada dia tidak pergi sangat kepada tentang duit. Ya, duit itu penting, tetapi dalam proses dia memenuhi keperluan kehidupan, terutama dari segi makanan itu tadi, yang berlaku. So itu lebih kepada sistem barter yang sharing is giving, macam itulah. Kan? So dan kita tengok juga ada berlaku disruption pada ekonomi itu sendiri. Kita tengok bentuk ekonomi pun dah beza, dan itu pun juga mungkin boleh ibrah kita dapat daripada ini, masuk terus kepada ibrah sedikit sebanyak, ialah tentang model ekonomi yang baru. Sebab ia menunjukkan orang tak perlu lagi pergi ke pejabat untuk menyelesaikan kerja dia, dan mungkin itu mengurangkan kepada carbon emission. Dan sekarang ni banyak pada penggunaan energi je lah, yang tu mungkin kita kena perlu fikirkan, sebab menggunakan telefon, komputer dan sebagainya, itu energi. Cuma dari segi penggunaan petrol itu sudah semakin kurang. Kan, isi minyak 50 boleh tahan lagi sampai sebulan daripada awal hari tu. So itu bekerja daripada rumah, dan mungkin perkara-perkara yang perlu kita telitikan lebih mendalam berkenaan dengan apa impact daripada ni. Tapi Hello? Ada nampaknya kita keputusan suara ada betul baik kupasan yang diberikan oleh saudara Khairul Adha tadi, kupasan yang menarik. Ada beberapa soalan yang ditanya di dalam ruang komen yang kita akan majukan kepada panelis kita. Ada masih lagi cuba untuk menyambung rangkaian internet kita. InsyaAllah nanti bila dah kembali kita akan sambung perkongsian tadi. Baik, kita tahu sekarang ni berlaku satu trending new norm ataupun norma baru di kalangan masyarakat dunia, khususnya Malaysia, apabila bekerja dari rumah dan juga tidak dapat keluar sebebasnya bergerak. Jadi mungkin saudari Mimi boleh memberikan ataupun berkongsikan saranan ataupun new lifestyle di rumah, selain dia boleh sibuk mengikuti kuliah secara online, pagi dan petang terpaksa menggunakan earphone 2-3 jam menatap skrin komputer. Mungkin boleh syorkan bagaimana mahasiswa juga boleh melakukan sesuatu perubahan dalam konteks kita nak wujudkan kesedaran hijau dan juga kelestarian yang mesti bermula di rumah. Saudari Mimi, Yes, boleh berikan tindakan awal yang boleh dilakukan oleh mahasiswa di rumah dalam agenda memperkasakan untuk gerakan alam sekitar. Okey, baik. Untuk aktiviti di rumah, apalagi sepanjang PKP ini berlangsung, sebenarnya banyak aktiviti yang kita boleh lakukan yang melibatkan alam sekitar. Antara aktiviti adalah yang kita juga boleh melibatkan barangan terpakai seperti botol plastik dan kain-kain yang terpakai.
Dan saya pasti banyak orang yang tidak memanfaatkan penggunaan botol plastik dan kain terpakai ini, walaupun yang sebenarnya kain terpakai kita boleh sumbangkan. Yang terpakai ni apa nama ni yang banyaknya golongan wanita yang banyak baju kurung tudung juga ada lelaki juga sama juga banyak sama je. terpakai. Saya rasa sama je sebenarnya, cuma terpulang dari kita bagaimana untuk memanfaatkan barangan terpakai yang kita ada di dalam rumah. Seperti untuk botol plastik. Contohnya botol plastik ni kita boleh ubah suai menjadi pasu bunga. Kita boleh ubah suai menjadi pasu bunga, sama ada yang untuk di dalam rumah maupun untuk diletak di dalam rumah. Bahkan untuk botol plastik itu sendiri pun kita boleh ubah suai menjadi bekas pensel, ataupun kita boleh jadikan sebagai perhiasan untuk diletakkan di atas meja ke, untuk diletakkan di ruang tamu. Kita boleh jadikan sebagai basket. Sebenarnya banyak yang kita boleh lakukan dengan barangan terpakai yang kita ada. Seperti kain terpakai juga kita boleh manfaatkan, kita boleh aplikasikan untuk dijadikan sebagai beg. Beg untuk kita bawa ke pasar ke, ataupun untuk mahasiswa sendiri bawa ke kuliah, bawa ke kelas. Sebenarnya jika kita seorang pengguna teknologi yang baik, kita boleh lihat di aplikasi YouTube sebenarnya banyak contoh-contoh yang kita boleh ikut untuk mengaplikasikan barangan terpakai menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang juga boleh dijadikan pendapatan sampingan yang mana boleh dijual dengan harga yang sesuai. Itu sedikit daripada saya. Kalau macam pengalaman Mimi sendiri, ada projek yang pernah dilakukan dalam konteks penggunaan barang-barang recycle ni? Mungkin boleh kongsikan. Ada macam yang saya katakan tadi, sebelum ni kita dah buat bengkel alam sekitar yang mana kita buat 4 fasa yang melibatkan penggunaan bahan terpakai seperti botol plastik dan kain terpakai. Yang mana program ini melibatkan komuniti di Taman Sirambai Kuala Selangor. Kita menggunakan botol plastik untuk dijadikan pasu bunga. Maksudnya kita gantikan pasu bunga yang selalu kita pakai, yang cantik, yang lawa-lawa. Tapi kali ini kita manfaatkan botol plastik sebagai bahan terpakai. Dan boleh saja kita hias ataupun mengikut kreativiti masing-masing. Bergantung kepada bagaimana kita mengaplikasikan penggunaan botol plastik tersebut. Kita menggunakan tanaman yang maksudnya tanaman yang sesuai untuk di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan begitu juga dengan kain terpakai yang kita gunakan untuk membuat beg. Bukan sahaja kain yang seperti baju t-shirt ataupun seluar, bahkan kita juga menggunakan cadar katil untuk dijadikan beg. Terpulanglah dengan size beg yang kita mahukan, dan semua itu kita boleh dengan hanya petikan jari kita boleh aplikasikan, kita boleh ubah suai bahan terpakai menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Terima kasih Mimi. Jadi maksudnya kita mulakan melakukan eksperimen DIY lah, do it yourself. Mungkin berjaya, mungkin gagal, tapi kita kena mulakan sesuatu di rumah. Maksudnya kena lebih kreatif lah, penggunaan air ke elektrik ke, kalau boleh buka langsir, masukkan cahaya, jadi tak boleh buka lampu gitu. Jadi kita dah dapatkan kembali panelist kita. Ada di talian Ada. Alhamdulillah, terputus tadi, ada gangguan apa ni. So ini maklumkan ada banyak fauna di sana, ada gangguan monyet ke? Dia marah pakai energi banyak sangat dia. Okey. Kita nak pergi kembali kepada soalan-soalan yang dilontarkan oleh rakan-rakan Facebook kita.
Jadi saya nak scroll dulu. Okey. Jadi nanti saya bukalah kepada mana-mana panelis yang nak memberi respon. Okey, yang pertama, apa impak PKP kepada program kelestarian program tadi dah jelas sedikit oleh saudara Adha. Apakah adakah dengan bercocok tanam di halaman rumah salah satu untuk melestarikan alam sekitar? Ya, pastilah itu jelas. Kemudian bagaimana kita nak memberikan kesedaran untuk masyarakat yang tidak mengetahui lagi tentang kesedaran alam sekitar. Penting untuk mereka. Okey, ini salah satu usaha yang kita buat lah. Nanti mungkin boleh ditambah oleh saya bacakan semua soalan ini nanti diulas oleh panelis kita. Okey, kemudian soalan yang menarik oleh Alia Nazir. Bertanya spesifik kepada saudara Adha berkaitan dengan indeks kebahagiaan. Apa yang dimaksudkan dengan indeks kebahagiaan ni? Okey, kita tahu Malaysia jatuh ke 80 anak tangga dalam indeks kebahagiaan ni. Okey, mungkin boleh kongsi sikit. Dan bagaimana kita nak memberi kesedaran kelestarian untuk merubah bahan terbuang menjadi bahan yang digunakan untuk mendapatkan perabatan. Malika Seri Suan, ni orang Siam ni. Okey, saudara Helmi memberi ulasan saja. Okey, kemudian Siti Khadijah tanya ni, bagaimana pihak industri membuang sisa-sisa supaya tidak mencemarkan alam sekitar? Mungkin ada isu-isu industri yang tidak patuh kepada syarat-syarat tertentu menyebabkan pencemaran berlaku. Kemudian bagaimana nak ubah persepsi negatif segelintir individu tentang penjagaan alam sekitar. Kadang-kadang kita lihat bawa-bawa kereta kan, tiba-tiba ada sampah keluar 2 tingkap kan. Ini realiti yang berlaku. Ataupun rumah Pangsipuri, tiba-tiba ada orang buang sampah daripada atas. Ini juga berlaku. Jadi ini satu cabaran kepada kita. Adakah ini masalah didikan ibu ayah? Ini yang dilontarkan, mungkin Ustazah boleh respon lah. Apa-apa salah ibu ayah dah belajar kat sekolah pun salah ibu ayah dia. Okey, tak apa. Kemudian Nurul Sabrina tanya, apa punca segelintir pelajar yang tidak memiliki kesedaran kelestarian ni? Bagaimana cara untuk mengatasi ya? Okey, saya lontarkan kepada panel semua. Mungkin panel pertama boleh bagi feedback awal, kemudian kedua dan ketiga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab soalan daripada saudari Nurul Atikah. Bagaimanakah langkah yang perlu diambil bagi mengubah persepsi negatif segelintir individu tentang penjagaan alam sekitar, terutama di kawasan rumah? Adakah ia berpunca daripada didikan ibu bapa itu sendiri? Okey, untuk menjawab persoalan ini sebenarnya memang ada dapatan yang menyatakan bahawa ibu bapa itu antara model yang terbaik lah untuk mencorakkan anak-anak di rumah. Dan anak ni ibaratkan seperti kain putih kan. Jadi atas tanggungjawab ibu bapa lah untuk mendidik dan membentuk karakter anak-anak itu sewaktu mereka berada di rumah lah. Dan sebenarnya banyak faktor lah selain daripada ibu bapa ni. Dari aspek interaksi dengan extended family dia, bagaimana dia dengan sanak saudara dia dan juga tetangga dia, environment yang mempengaruhi juga, environment sekitar juga mempengaruhi pemikiran seorang itu untuk menjadi adakah dia itu seorang yang cana dan peka kepada alam sekitar ataupun sebaliknya. Ya. Saya bila bercakap, bila diajukan soalan sebelum ni, saya teringat satu kisah sewaktu bermusafir ke negara matahari terbit Jepun pada tahun 2014 yang mana bila saya menginap di sebuah rumah tamu di sebuah kawasan di pedalaman tempat tu, di rumah orang Jepun ni memang telah disediakan khas 3 tong sampah yang berbeza ya. Yang mana setiap tong sampah tu dia punya kategori lah. Yang ni untuk plastik, yang ni untuk kertas, yang ni untuk bahan sisa domestik.
So training yang diterapkan, latihan yang diterapkan oleh masyarakat Jepun tu di rumah, dia sebenarnya menyumbang kepada kebersihan dan kata apa, negara Jepun itu sendiri, ya. Jadi orang kata memang belum terbunuh itu datang daripada rebung, kan. Okey, saya harap menjawablah soalan yang diajukan oleh saudari Nurul Atikah tu. Kemudian bagaimana untuk memupuk persepsi pelajar terhadap untuk menjaga alam sekitar. Okey, soalan daripada Nurul Sabrina tu, dia berpunca kepada disiplin lah, ya. Dia bersikap kita sebenarnya. Saya kira you are what you think, kan. Kamu adalah apa yang kamu fikirkan. Jadi bila kita ni seorang yang memang berfikiran yang suka kepada kebersihan, Allah kan menyebut dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kan. Allah Taala suka dan cinta kepada hamba-Nya yang yang bertaubat dan suka kepada kebersihan. Jadi bila kita ni dalam jiwa dalaman kita ni suka kepada benda-benda yang indah dan cantik, kan, dia akan reflect kepada tindakan kita di luar lah. Ya. Jadi untuk mengubah persepsi ni dia mengambil masa sebenarnya. Saya tidak nafikan lah pengalaman sepanjang menjadi pensyarah ni, kita nak ubah tanggapan pelajar ialah untuk berdisiplin, kan. Sampah tidak dibuang merata-rata di dalam kelas, kan. Dululah, sekarang dah okey sikit lah, kan. Jadi dia mengambil masa dan sikap yang berterusan, istiqamah untuk memastikan usaha yang kita lakukan itu dapat sampailah memberi kesan kepada mad'u kita ataupun target group tu. Okey, yang lain tu mungkin akan disambung oleh panel kedua dan ketiga, wallahu alam. Okay, terima kasih Ustazah. Silakan saudara Adha. Okey, baik, terima kasih. Mungkin saya sambung sikit tadi, terputus tadi. Jadi ada beberapa perkara ibrah yang kita boleh belajar, dan daripada itu juga sebenarnya ada beberapa keyword yang kita kena ambil perhatian, iaitu pertamanya tadi tentang budaya, iaitu tatanan hidup. Budaya dan agama iaitu tentang tatanan hidup. Bagaimana cara kita hidup di atas muka bumi ini yang akhirnya mendatangkan kesejahteraan bukan hanya kepada manusia seluruhnya, tetapi juga kepada alam-alam yang lain melibatkan haiwan, hidupan, udara, air, tanah dan sebagainya. Ya, cara kita hidup, maknanya kita kena fikirkan, kita kena lihat, kita kena perhatikan. Dan kemudian yang kedua ialah tentang kawalan manusia dan aktivitinya. Ini satu perkara yang mesti kita lihat. Ibrah yang kita dapat daripada PKP ni ialah tentang kawalan. Jadi ada persoalan yang apakah selepas daripada PKP ataupun selepas daripada 4 Mei ni kawalan-kawalan ni semua akan terurai dan tidak lagi maknanya manusia kembali balik kepada perangai asalnya atau aktiviti asalnya yang tidak lagi mempedulikan, ataupun maksudnya apa fenomena alam yang telah kita lihat pemulihan ini semua hanya sekadar dilihat tetapi tidak difahami sehingga ke lubuk hati. Ini satu perkara yang menjadi concern kepada saya, dan ingat perlu juga kita ambil perhatianlah secara keseluruhan. Kemudian yang seterusnya ialah terma tadi yang saya sebutkan tadi, ialah tentang terma community. Faham tentang terma community yang mesti kita sepadukan, yang mesti kita luaskan bahawa komuniti tidak hanya meliputi manusia. Komuniti itu meliputi alam itu sendiri. Dan seterusnya ialah tentang back to basic, balik kepada asas penyediaan bagaimana akhirnya orang tak pernah bercucuk tanam, akhirnya orang bercucuk tanam. Orang tak pernah masak, akhirnya dia boleh masak sepanjang tempoh PKP ni. Kemudian seterusnya ialah DIY, do it yourself. Kan, kita produce kita punya makanan kita sendiri, kita produce kita punya barang-barang keperluan kita sendiri, dan kita produce apa saja. Dan sebenarnya itulah manusia awal dulu memang buat, mereka produce on their own. Jadi sekarang ni kita, sebab kita terlalu bergantung kepada supply chain ataupun kita bergantung kepada semua sistem yang telah dibuat untuk kita, akhirnya kita hilang kita punya independent.
Sebab kita jadi dependent, maka kita hilang kita punya independent, kita akhirnya tidak boleh mandiri. Kemandirian itu adalah satu kebebasan sebenarnya. Dan yang terakhir sekali, mungkin yang kedua terakhir, ialah tentang model ekonomi baru. Kita kena lihat model ekonomi yang lebih sustainable. Maksudnya tidak lagi linear ekonomi, mungkin kena bergerak ke arah circular ekonomi. Mungkin juga gig ekonomi juga akan memberi atau memberi kesan yang banyak kepada kelestarian alam sekitar. Okey. Dan yang satu lagi ialah tentang cultural change. Perubahan budaya. Yang tadi satu agama memang dah fix yang Tuhan turunkan. Kemudian ialah tentang cultural change, perubahan budaya. Bagaimana kita menguruskan sisa sampah kita tadi kan. Macam tempoh PKP ni banyak sisanya meningkat. Jadi mungkin dengan kita masak lebih banyak sendiri akan lebih mengurangkan sisa. Dan juga bagaimana dengan itu kita lebih banyak sekarang ni dalam tempoh PKP ni kita lebih banyak berada di rumah. Bagaimana kita pula belajar untuk menguruskan sisa-sisa makanan kita sendiri. So ini semua ke arah self-sustaining community lah. Okey, jadi menjawab sikit beberapa persoalan tentang yang diberikan ini daripada Alia Nazir tentang indeks happiness. Indeks happiness ini mengambil jumlah mahasiswa yang terlibat dalam aktiviti. Sila. Ya, terus. Terus ya. Okey. Kurang merangsangkan. Maksudnya tidak begitu ramai yang terlibat dalam program. Siapa? Okay, indeks happiness. Yang ini memang seluruh dunia globally, antaranya yang diambil kira ialah tentang kesihatan, tentang pekerjaan, tentang community engagement. Dan boleh lihat lagi lah beberapa lagi kriteria yang ada di dalam sedarai indeks, world index tu lah, world index happiness tu, world happiness index tu. Okey, kemudian mungkin sedikit beberapa kita sentuh ni ialah tentang contohnya punca pelajar tidak ada kesedaran. Kemudian tentang menimbulkan kesedaran ini, salah satu cara yang boleh kita buat ialah menjadi model kepada ataupun kita sendiri memulakan model atau menjadi model. Dengan itu lebih ramai orang akan percaya sebab dia nampak hasilnya. Berbanding dia cuma melihat pada ataupun mendengar pada apa yang kita kata ataupun kita cuma menyampaikan perkara tersebut tanpa ada modelnya. Jadi modeling ini sangat penting. Jadi itu ke arah kita membangunkan community. It must be perubahannya, cultural change ni mesti bermula dengan individu atau satu kelompok yang faham tentang perkara ini secara mendalam dan memulakan perubahan itu. Baru kita boleh dapat membina perubahan di kalangan community. So mesti ada dreamers ataupun yang kita kata sebagai fools ataupun orang gila yang memulakan aktiviti ini. Dreamers yang memang orang betul ke benda ni boleh buat. Tapi dialah membuktikan bahawa it can be done. Benda itu boleh berjaya dan benda itu memberi kesan yang sangat baik. So modeling sangat penting. Kita kena mulakan dengan diri kita sendiri, dengan rumah kita. Kalau kita dah berkahwin, kita kena mula dengan rumah kita. Kalau kita ada adik-beradik kita mulakan dengan adik-beradik kita. Kemudian dengan itu jiran-jiran akan nampak ataupun komuniti kita akan lihat model ini, maka dia akan boleh menjadi satu impak yang baiklah. Ada beberapa contoh macam satu surau Al-Husna di Seksyen 19 Shah Alam yang pada peringkat asalnya surau itu membuat perubahan. Dia dah jadi green surau lah sekarang ni. Dan akhirnya melimpah kepada keseluruhan komuniti taman perumahan itu yang melakukan pengasingan
minyak dan sebagainya, kemudian juga bercucuk tanam dan sebagainya. Itu satu model yang boleh kita turun untuk kita lihatlah. Okey. Kemudian lain-lain tu saya ingat cari industri lupus sisa ni, industri ni dia memang ada dia punya SOP dia. Bagaimana dia lupus sisa, kalau dia tidak mengikuti kawalan yang kita sebutkan tadi tu atau dia punya SOP dia tu tadi, maka itulah yang akan menyebabkan pencemaran. Kalau memang industri memenuhi kawalan atau SOP yang sepatutnya dibuat bagi apa benda saja production yang dia nak buat, maka itu akan mungkin kita kata ada juga impak kepada alam sekitar, tetapi sekurang-kurangnya dia tidak banyaklah ataupun dia reduce, dia kurangkan perkara tersebut. Okey. Sekian saya. Okay, baik, terima kasih. Panelis setengah tiga. Ada maklum malas daripada persoalan-persoalan yang diutarakan tadi. Saya ingin tambah sedikit mengenai untuk yang pelajar tu soalan daripada saya tadi. Okey, untuk kesedaran terhadap pelajar ni sebenarnya kalau ikut secara teori sebenarnya kita dah dapat pendidikan dari sekolah rendah lagi, sekolah menengah bahkan sampai ke universiti kita dapat pendidikan mengenai alam sekitar. Dan kalau kita ikut program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan ataupun oleh NGO luar yang melibatkan sekolah atau universiti, dan kita telah mendapat secara teori sebenarnya, cumanya perlu diaplikasikan dan perlu dipraktikkan sahaja lagi. Dan kesedaran untuk mempraktikkan alam sekitar itu yang kurang dalam diri mahasiswa terutamanya ya. Jadinya di sini kesedaran ini bermula dari diri sendiri, seperti yang diulaskan oleh kedua-dua panel kita tadi, bermula dari diri sendiri sebenarnya. Dan bila dari diri sendiri, secara tidak langsung kita akan menarik perhatian orang lain untuk mengikut kita punya usaha untuk melestarikan alam sekitar sebenarnya. Dan insyaAllah yang bila sudah kita praktikkan, bila sudah kita amalkan, dan perkara ini akan menjadi satu perkara yang biasa untuk kita menjaga alam sekitar, memelihara alam sekitar itu sendiri. Okay, baik. Terima kasih atas maklum balas yang diberikan terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Sebagai penghujung wacana kita, saya bagikan 30 minit lah, 30 saat kepada panelis untuk membuat satu rumusan ringkas terhadap wacana yang kita bincangkan berkaitan dengan kesedaran hijau dan juga kelestarian komuniti. Silakan Ustazah. Ustazah. Hello. Ya, saya mute. Okey, daripada saya ringkas saja 3 perkataan. Sayangilah alam sekitar. Wallahu alam. Memang padu betul Ini memang pensyarah padu ringkas. Okey. Apa nama, saya harap tidak serenggah itu daripada saudara Khairul untuk rumusan. Silakan. Baik. Saya mungkin ulang balik sedikit je. Satu, yang perlu kita ambil perhatian ialah pengamalan agama yang betul. Okey, maknanya kita melaksanakan agama kita secara betul, kemudian budaya yang baik. Itu 2 perkara yang boleh kita sepadukan untuk membolehkan kelestarian alam ini ataupun kita ni hidup secara harmoni dengan alam lah. Dan juga tadi satu lagi ialah tentang betul-betul kena tekan balik tentang faham yang lebih luas dan sepadu tentang komuniti. Dan akhir sekali saya nak ambil kata-kata daripada David Attenborough. Yang ni kalau orang yang selalu tengok dokumentari Nat Geo dan sebagainya memang dia kenal lah. Never has it been more important to understand how the natural world works and how to help it. Maknanya nak tak nak kita kena faham sistem di atas muka bumi ini, bukan hanya faham tentang sistem kehidupan manusia,
tetapi juga faham tentang bagaimana alam ini berfungsi supaya kita boleh hidup secara harmoni dan membantu kelestarian manusia, pada masa yang sama membantu kelestarian alam sekitar tu sendiri. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada saudara. Ada yang terakhir sekali mahasiswa kita, saudara Lili, rumuskan. Okey, daripada saya sebagai wakil daripada mahasiswa, sebenarnya peranan mahasiswa sendiri kita perlu mengatur langkah untuk, maksudnya praktikan segala apa yang telah kita pelajari sebelum ini, praktikan dengan baik, praktikan dengan betul, dan lindungilah alam sekitar kita, dan jadilah mahasiswa yang sayang alam sekitar, yang cintakan alam sekitar dan menjaga alam sekitar dengan baik. Sekian. Terima kasih kepada tiga panelis kita yang telah mengulas, mengumpas dan juga memberi jawapan balas kepada semua rakan-rakan Facebook. Terima kasih juga kepada yang sudi menonton, bertanya, memberi maklum balas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi insya-Allah kita sama-samalah kita menekuni, menghayati dengan melakukan tindakan daripada diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, komuniti kita, negeri, negara dan juga masyarakat dunia. Sebab dunia yang kita ada, alam yang kita ada ni ada satu, dan kita berkongsi sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, boleh lagi. Jadi mulakan tindakan di rumah, buatlah apa yang kita mampu dengan secara bersungguh. InsyaAllah kita dapat membantu mewariskan legasi alam ini kepada generasi yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Cik Izwan. Ya, saudara Adha dan juga saudara Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi dalam forum komuniti lestari. Waalaikumsalam.